Baik. Nabi SAW perintahkan kita supaya menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib kepada setiap orang Islam, tak kira lelaki dan perempuan. Terutamanya ilmu agama ini memang kita kena pelajari. Ilmu-ilmu lain fardu kifayah. Wajib, tetap wajib untuk kita belajar ilmu. Kata Nabi, kun aliman. Jadi kamu orang yang alim yang mengetahui. Ini yang pertama. Kemudian kun au muta'alliman, ataupun apa? Orang yang belajar. Au mustami'an. Kalau tak boleh nak jadi orang belajar pun paling tidak mendengarlah majlis-majlis ilmu. Hadirlah ke majlis-majlis ilmu. Dengarlah ilmu itu. Ini tak mau juga. Ini diancam oleh Nabi SAW. La takun rabi'an. Yang kamu jadi orang keempat. Orang keempat ni apa? Dia alim, dia tidak. Muta'allim, belajar pun tidak. Mendengar pun tidak. Apa akan terjadi? Fatahlik. Kamu akan celaka. Kamu akan binasa. Kenapa? Kerana tak belajar. Bila tidak ada belajar, tidak ada lampu suluh. Nak belajar, nak menyuluh dalam kehidupan ini. Kehidupan ini gelap. Kita kena suluh, kena ada lampu suluh. Lampu suluh itulah ilmu. Tapi lampu suluhnya tak ada, akhir-akhirnya kita tersesat jalan. Kita nak ke kanan, pergi ke kiri. Nak ke syurga, masuk neraka. Kenapa? Tak ada lampu, masuklah longkang, masuk parit, masuk pergi buta, masuk macam-macam masuklah. Pasal apa? Tidak ada lampu suluh. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Baik. Ini yang penting kita belajar ni. Alhamdulillah kita berada dalam majlis ilmu, boleh belajar, berada di sekolah dan sebagainya. Baik. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebut ada 6 syarat orang menuntut ilmu ini. Disebut dalam satu bait syair, akhi lan tanala al-ilma illa bisittah sa'umbika an tafsiliha bi bayan zaka'un wa ijtihadun wa hirsun wa bulghah wa suhbatil ustadhi wa tuliz zaman. Wahai saudaraku, dia kata, ya, Imam Syafi'i ini siapa? Siapa tahu Imam Syafi'i ini siapa? Siapa yang boleh sebutkan nama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Musa nak bagi RM50. Siapa yang boleh sebut? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i, pengasas kepada mazhab yang kita amalkan di Malaysia ini. Ini antara mazhab yang terbesar di dunia. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Al-Imam ini anak yatim, kecil-kecilnya susah. Ibu tunggal yang pelihara dia, tak ada duit. Terpaksa kutip kertas-kertas buangan di pejabat-pejabat kerajaan. Di rumahnya si ibu sediakan 2 tempayan besar. Untuk apa? Untuk letakkan catatan-catatan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini. Ada dicatat pada kulit binatang, ada dicatat pada pelepah tamak, ada dicatat pada kulit kertas-kertas yang terbuang, diletak, disimpan dalam tempayan. Susahnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ni. Tapi Masya Allah, dia punya ingatan dia photographic memory, photostat. Dia dengar je lekat, dengar je lekat, baca je lekat, baca je ingat. Macam Kemuncup lekat. Tok Guru Haji Abbas Kemuncup, Bukit Puteri. Kenal? Kenapa dia panggil Kemuncup? Kerana lalu je lekat, lalu je lekat. Lalu je lekat, lalu je lekat, baca je lekat. Hebat. Beliau sebut, Imam Syafi'i sebut ada 6 syarat. Yang pertama apa? Dia kata zakaun. Akhi lan tanala al-ilma. Wahai saudaraku, kamu tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 syarat ini. Yang pertama, zakaun. Zakat ni apa dia? Cerdik. Cerdik ini ada cerdik otak, ada cerdik hati. Untuk cerdik otak, kita kena beri makanan otak lah. Apa dia? Vitamin B, B kompleks, B6 dan B12 sangat bagus untuk otak. Makanan-makanan berkhasiat. Jangan makan makanan yang tak berkhasiat. Junk food. Perisa
air gas dan sebagainya, mi segera, maka hak tu lah yang jadi minat kita ni. Kalau mi kari tu buka rempah dia, sung letak tu, semakan sampai menjilat-jilat jari, meleleh-leleh air hidung, bukan ingus, air hidung. Pedah. Itu yang tak bagus untuk otak kita. Padahal kita kena makannya apa? Makanan-makanan yang berkhasiat. Sayur tak nak makan, buah buang begitu saja. Pelik kita ni. Patutlah otak kita tak kuat, tak cergas, tak cerdas. Baik. Yang keduanya, cerdik hati. Cerdik hati ni kena jaga makanan juga. Makanan biar bersih. Bersih daripada dua ini. Yang pertama, bersih daripada najis. Yang keduanya, bersih sumbernya, iaitu yang halal. Yang halal. Jangan masukkan yang haram dalam perut kita, nanti hati kita jadi gelap. Pasal apa? Pasal bila masuk makanan ini akan jadi darah, akan jadi tenaga, masuk dalam hati kita, masuk dalam otak kita. Makanan yang tidak halal, makanan yang tidak berkat, makanan yang kotor, yang najis, akhir-akhir sekali hati kita jadi gelap. Gelap segelap-gelapnya, hitam legam. Jadinya kita kena jaga hak ni. Makan pun tengok, telur tu kena basuh dulu. Telur tu kena basuh dulu. Kita makan hak dalam, ustaz. Betul lah makan hak dalam, hak luar tu. Tangan-tangan berminyak, buat roti canai, buat martabak gak, pegang telur, ada kesan-kesan hitam putih pada telur tu. Kesan-kesan tahi ayam. Dia pun pegang dengan tangan yang basah itu. Dia tonyoh-tonyoh dekat martabak kita. Tonyoh-tonyoh dekat roti canai kita. Jadilah roti canai apa? Roti canai roti canai ni ada roti canai pisang, ada roti canai sardin, ada roti canai telur, dan ada roti canai roti canai tahi ayam. Gelap hati kita. Jadi kena jaga. Ya. Kadang-kadang otak kita tak cergas pun, maksudnya sederhana saja, tapi hati kita cerah, hati kita terang. Boleh juga ilmu, menghafal Quran mudah dan sebagainya. Ada. Biasa-biasa je dia duduk kelas-kelas belakang je, tapi boleh hafal Quran. Siapa? Hati dia cerah, cerdik. Jadi makanan-makanan tu pastikan yang berkhasiat, yang bersih, yang halal. Ni duduk di asrama ni, jangan ada hak yang ambil barang orang, makan makanan orang, minuman orang dan sebagainya. Ustaz dulu duduk asrama juga. Duduk asrama. Ada yang kaki minum air orang ni. Kita buat air sirap, buat air oren simpan dalam loker. Buka-buka loker kita kosong dalam lancap. Pasal apa? Dia pergi minum. Kita cadang nak minum petang tu, tengok-tengok tak ada dah, orang lain minum. Ada satu kali tu, ada hamba Allah, dia bubuh air oren yang berbuih. Tahu air oren berbuih? Hak masing. Dia bubuh itu, pagi esok dia tengok tak ada dah. Habis licin licau dalam jap. Ada dah yang terkena. Kenapa? Minum oren masin. Sebab itu kalau kita nak minum, kena cium-cium dulu. Buka, tengok dulu kok ada cicak ke dalam tu. Ada tai cicak ke? Air apa ke? Ini dah. Dahaga terbuka je tu dalam botol, guk, minyak gas. Biru muka. Minyak gas. Tahan lagi minyak gas. Guk, tengok Allah. Cuka getah. Bocok perut. Kena tengok dulu. Ini dia tengok kuning, dia tengok berbuih. Wah, ini oren tarik ni. Dia guk, rasa mana masing ni? Puk letak Allah. Ini akibatnya pasal minum air orang. Makan barang curi akan menggelapkan hati. Dan yang keduanya, ijtihadun. Ketiganya, hirsun. Sangat prihatin, sangat cakna, ingin sangat tamakkan ilmu.
Nak kena ada. Bersungguh-sungguh ni. Ini dah. Kalau belajar bahasa Arab kak, 6 tahun dah belajar bahasa Arab. Boleh kaifa halukum tu je. Kaifa halukum? Masa al-khair. Kullu am wa antum bi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bolehlah juga. Ni. Tapi kalau kita tengok dah. Kalau kita tengok kita belajar bahasa Inggeris, berapa subjek? Berapa masa seminggu? Hei. 2 tu bahasa Arab. 7 masa. Belajar daripada pra. Belajar sampai ke sekolah rendah 6 tahun. Belajar lagi sampai ke sekolah menengah 5 tahun. Masuk pula tingkatan 6 2 tahun misalnya. Masuk pra universiti lagi. Lepas itu masuk universiti 4 tahun. 16 tahun, 17 tahun belajar bahasa Inggeris. Keluar tak boleh bahasa Inggeris. Tak boleh bahasa Inggeris. Pasal apa? Pasal apa? Pasal tak bersungguh. Tak bersungguh. Kita dah kata itu. Kenapa orang Melayu tak boleh nak berbahasa selain bahasa Melayu? Belakang tu. Apa penyakit orang Melayu? Apa dia? 2M. Apa dia? M yang pertama. Malas. Malu. Tak kena tempat. Malu tak kena tempat. Inilah dia penyakit orang Melayu. Tak bersungguh, tak minat dengan ilmu. Awak menghafal bahasa Inggeris berapa perkataan sehari? Berapa perkataan sehari? Se je. Se, alhamdulillah. Ada orang 1 minggu se. Ada orang 1 minggu 1 pun tak ada. Ustaz pergi ceramah di sebuah sekolah. Sekolah yang ada belajar bahasa Arab, sekolah menengah. Ustaz tanya, siapa sini hak yang menghafal 5 perkataan sehari? Tak ada. Ustaz tanya, 5 perkataan seminggu? Pun tak ada. Macam mana? Patutlah orang Melayu tak boleh nak berbahasa. Kontang. Kosong. Mufradat. Kalau kita ambil 5 sehari, sebulan berapa? 5 kali 3? 15. 150. Kali 10 bulan? 1,500. Tak ada 2 bulan lagi tu? 300? Tak 1,800. 1,800 perkataan setahun. Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun, kita belajar bahasa Arab, bahasa Inggeris sini ni sekolah rendah ni, dah 6 tahun, dah berapa perkataan yang kita hafal? 1,800 perkataan setahun. 2 tahun berapa? Tak ilaha illallah. 3,600. Kalau kita tahu 500 perkataan saja dalam mana-mana bahasa, kita boleh dah belajar, kita boleh dah bercakap dengan bahasa tu. 500 perkataan saja. Ini kita tak tahu dah ustaz. Zaman-zaman ustaz dulu hafal 5 perkataan. Kalau waktu cuti 7 perkataan Arab, 7 perkataan Inggeris sehari. Ini dah tak ada apa? Ijtihad tak ada. Hirsun tak ada. Dan yang keempatnya bulghah. Bulghah ni apa? Nafaqah. Ongkos. Duit. Ni awak ni. Alhamdulillah. Tak ada air. Ustaz dulu belajar. Sekolah menengah RM20 sebulan belanja. RM20 je. Awak RM20 berapa hari? 4 hari je habis. Pergi pula belajar di mana? Di Karachi. Pergi pula sambung di Jordan. Duit bukan ada sangat. Susah. Kadang-kadang dalam poket
Dalam poket, posen pun tak ada. Di Jordan tu dia panggil kurush. 10 kurush pun tak ada. 10 kurush sama dengan 4 posen waktu tu. 10 kurush pun tak ada. Puasa jalan kaki 12 km, 15 km jalan kaki. Biasa. Pasal apa? Tak ada duit. Nak belajar, nak bayar yuran, tangguh. Dia akhir semester. Akhir semester tak ada duit lagi. Tangguh pula. Sampai apa? Sebelum periksa. Sebelum periksa tak ada duit lagi. Tangguh lagi sampai selepas periksa. Pihak universiti kata apa? Kalau tak bayar juga, kami tidak akan keluarkan keputusan. Duit tak ada lagi. Rambut dah gugur ni, mana nak periksa lagi? Mana nak bayar sewa rumah lagi? Mana nak makan lagi? Mana nak bayar tambang bas lagi? Mana nak bayar yuran universiti lagi? Ongkos gugur rambut ni. Awak alhamdulillah duduk sini, Masya Allah. Makannya Ustaz tengok, oh, hebat pada rumah Ustaz. Ikan bawal ada, ikan tenggiri ada. Apa lagi? Ayam, daging semua ada. Buah, sayur, lengkap. Bulan Ramadan dulu sampai 10 makanan. 10 makanan dia. Rumah Ustaz pun tak ada. Rumah Ustaz satu je jenis makanan. Kalau mi goreng je. Tak ada ikan bawal, tak ada ikan tenggiri. Hebat. Awak tahu tu di asrama tu berapa ribu tu setahun? 300,000 tu untuk awak. 300,000 untuk awak. Percuma. Ada bayar seria? Ada bayar RM1? RM1 pun tak bayar. Punyalah. Dapat duit belanja lagi. Mak ayah bagi. Mari ke sekolah. Tak nak belajar lagi. Dan yang kelimanya, suhbatul ustaz. Kenapa? Kenapa? Rapat dengan guru, berkawan dengan guru. Maksudnya selalu bertanya pada guru. Ini dok. Tak tanya. Ada kita buat klinik matematik. Klinik matematik tak mari pun. Hak mari hak tu je lah. 3-4 orang tu. Buat pula mahir pintar jawi, tak mari juga. Bertanya tidak. Padahal cikgu-cikgu, guru-guru ni sangat bersedia. Untuk apa? Untuk bagi awak pandai. Jadi orang, jadi manusia. Bukan saja pandai di dunia ni, pandai sampai ke akhirat. Bukan saja berjaya di dunia ini, berjaya juga di akhirat. Sama-sama kita masuk syurga. Aduh. Lari. Kem biasa di solat, lari. Kelas petang, tak mau mari. Kafar. Dah, macam mana nak buat? Macam mana nak buat lagi? Dan yang keenamnya, Tuluz zaman, panjang masanya. Nak belajar ni bukan sikit-sikit bukan sekejap-sekejap. Lepas itu kita belajar berapa tahun? Berapa tahun kita belajar? Belas tahun. Belum lagi campur dengan master 2 tahun. Belum lagi campur dengan PhD 3 tahun, 4 tahun. Nak sampai ke tahap tertinggi, lama masanya. Bukan boleh main pintar-pintar saja. Terutama kalau belajar bahasa, kena belajar daripada mula ni. Hafal sikit-sikit. Bukan tiba-tiba je nak hafal dalam sebulan 2, nak jadi pandai lalu. Tak boleh. Baik. Kena lama masanya. Orang-orang dulu. Tak ada mikrofon ni, kena cakap. Orang-orang dulu, bila dia nak hantar anak-anak dia mengaji, ngaji gimana? Pergi pondok. Pondok tak jauh. Sama ada di Kelantan, di Terengganu ni, di Kedah, di Petani. Dia akan tanam pokok nyoh, pokok kelapa depan rumah dia. Dia kata, "Mat," dia pesan pada anak dia. Bila anak dia nak turun pergi mengaji ni, lagi pokok nyoh ni tak berbuah, kamu jangan balik.
Pokoknya ni nak buah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun baru buah. Pokoknya balik-balik itu janggut dah. Jambang dah. Mak dia pun tak kenal. Siapa ni? Mat. Bukan jauh pun. Lama masa ni. Sungguh-sungguhnya. Kita, Allah, ada 1 tahun tu, rumah seberang jalan je. Mari kau jumpa ustaz. Bukan tahun ni. Lama dah ada cerita ni. Cerita ni 4-5 tahun dah. Mari jumpa ustaz. Ustaz, kalau ustaz ingat ke mak ustaz, di mana jerit dah. Ustaz punya telefon, rupanya telefon ustaz tu yang ketiga dah ada telefon. Telefon jaga dia pinjam, telefon Cikgu Zul dia pinjam, lepas tu yang ketiga dah telefon ustaz. Siapa bagi telefon? Jerit nak balik. Rumah seberang jalan tu je. Laki ke perempuan ni? Laki. La ilaha illallah. Tak payah sebut lah. Kalau awak sebut mesti tahu siapa ni. Kisah lama ni. Baru berapa hari duduk seberang jalan. Ustaz dulu 7 tahun ustaz duduk di mana? Di sekolah menengah. Balik 2 kali setahun sahaja. 2 kali setahun sahaja balik. Kemudian 4 tahun di Karachi. Balik sekali. 6 tahun di Jordan. Tak balik-balik. Tak ada duit nak balik. Tak ada nak jerit-jerit pun. Ini kita tengok ni. Ni malam ni. Kita tengok. Barangkali ada dah ni. Jadinya apa? Lama masanya untuk kita dapat ilmu ini, mengaji ini. Jadi kena sabar. Kena kuat kena kuat semangat. Kena apa lagi? Baik. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.